وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Marilah sama-sama kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus melaksanakan segala perintahnya dan tinggal segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah serta diperkukuhkan iman kita dalam kita mengabdikan diri kepada Allah. InsyaAllah mimbar pada tengah hari ini akan menyampaikan khutbah bertajuk peringatan dan persediaan menghadapi musim tengkujuh. Mari kita lihat firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 11 hingga 13. Allah dah berpesan pada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. Allah berfirman, maka kami membuka pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air daripada langit dan bumi tadi sehingga membuak-buak dan menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Dan kami, kata Allah, bawa Nuh bersama dengan pengikutnya naik ke atas bahtera yang diperbuat daripada papan dan pasak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini pun pagi tadi hujan sampai ke tengah hari. Kita kena perasan tuan-tuan, kita telah berada dalam suatu musim, di mana musim tengkujuh yang dijangka bermula pada bulan ini dan diramalkan berterusan sehingga bulan Mac tahun depan. Dalam tempoh ini tuan-tuan, perubahan cuaca yang membawa hujan lebat berterusan boleh mengakibatkan berlakunya banjir besar, terutamanya di kawasan-kawasan yang rendah dan berhampiran dengan sungai. Jangan ingat kita duduk kat tepeng ni, kita kata kawasan tinggi tak pernah banjir. Tadi kita dah baca dah ayat Allah. Hingga kan naik ke atas gunung ganang, sehingga kan semuanya habis, mati belaka, tenggelam. Hanya Nuh dan pengikutnya yang hanya berada dalam bahtera itu saja yang selamat. Tambah pula hari ini tuan-tuan, kita ada kampung walaupun kita duduk kat pekan. Kampung kita kadang-kadang tepi sungai, berada di kawasan rendah, walaupun duduk di taman-taman. Kena jaga-jaga pada musim yang kita sebutkan tadi tuan-tuan. Bila-bila masa boleh berlaku dengan izin Allah. Jabatan Meteorologi melaporkan sekurang-kurangnya
7 buah negeri, termasuklah negeri kita ni, negeri Perak, dijangka akan menghadapi hujan ribut dan juga banjir. Ini jangkaan meteorologi, tuan-tuan. Jadi sesungguhnya kejadian alam ini, musibah yang kita nampak selama ni, bencana yang kita tengok dalam YouTube, dalam TV sebagainya, ini semuanya merupakan ketentuan dan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang berlaku itu bukan saja-saja, tuan-tuan. Pastilah ada asbabnya. Antara asbabnya iaitu pertamanya ketetapan daripada Allah untuk menguji kita. Di samping memperingatkan kita bahawa Allah lah yang maha berkuasa dan maha perkasa. Tak ada satu pun makhluk yang mampu menghalang ataupun mengelak ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala berlaku sekiranya dia berkehendak. Yang keduanya, tuan-tuan, bencana ini berlaku juga berpunca daripada asbab perbuatan dan kecuaian serta kezaliman manusia itu sendiri. Al-Quran menggambarkan perbuatan fasad, iaitu melakukan kerosakan di atas muka bumi, seperti membuang sampah sarap dalam longkang, parit, sungai, yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita sendiri pun kadang-kadang buang tempat-tempat tersebut. Ini mengakibatkan apa? Menyebabkan longkang dan parit tadi akan tersumbat sikit demi sikit. Sehingga apa? Sehingga kita mengganggu aliran air di longkang, di sungai dan sebagainya. Di samping itu juga, kita melakukan pembangunan di lereng-lereng bukit serta meratakan gunung pasak bumi ini. Pembalakan, penebangan pokok dan penerokaan hutan yang menyebabkan berlakunya hakisan, di samping mengakibatkan berlakunya perubahan pada rupa bentuk semula jadi alam ini. Inilah antara asbab berlakunya yang kita lihat hari ini. Hujan lebat yang diramalkan dalam tempoh 2 bulan ni, tuan-tuan, kemungkinan akan berlakunya banjir. Pepatah Melayu mengingatkan agar disediakan payung sebelum hujan. Kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam membina bahtera dan bagi menghadapi banjir patut kita ambil sebagai contoh. Maknanya Nabi Allah Nuh diperintahkan oleh Allah menyediakan bahtera sebelum banjir berlaku. Dan kalau kita perasan tempat kita ni pun selalu berlaku banjir, sudah pastilah banyak persediaan-persediaan yang perlu kita buat. Antaranya, tuan-tuan, dikenal pasti 332 kawasan dalam negeri Perak ini, termasuklah di kawasan Taiping ini, terletak di tebing-tebing sungai dan kawasan rendah, sebagai kawasan yang berkemungkinan dilanda banjir. Maka kita kenalah sentiasa dapatkan maklumat-maklumat terkini tentang banjir ni, tuan-tuan. Jangan duduk dia relax lagi. Ya. Tidur atas katil, melampung katil. Kita kena selalu dapatkan maklumat terkini dalam TV ada, radio ada, internet sekarang ni pun banyak. Dan juga terutamanya pengumuman daripada jabatan-jabatan yang berkaitan. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, sistem amaran awal banjir juga tanpa kita sedari telah dipasang di tempat-tempat sekitar tebing-tebing sungai. Untuk apa? Untuk bagi amaran kepada kita sebagai penduduk, apabila air sungai mula naik ke paras bahaya, maka kita perlu bertindak dengan segera setelah kita terdengar siren amaran itu. Bersiap sedialah untuk berpindah ke tempat yang lebih selamat.
Yang ketiga ni tuan-tuan, persediaan sebelum banjir. Lakukan pemeriksaan aluran air seperti longkang, parit dekat kawasan rumah kita, kawasan taman kita, ataupun saluran najis daripada tersumbat. Bersihkan daripada sampah sarap yang menghalang aliran air itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok dalam YouTube, bila banjir besar berlaku, kenderaan pun habis hanyut, rumah pun hanyut. Jadi kita pun sayang harta kita lah. Jadi pindahkanlah kenderaan-kenderaan kita, perabot-perabot kita, peralatan rumah kita ke tempat yang lebih selamat. Serta simpan dokumen-dokumen penting di tempat yang selamat atau letak dalam plastik ke sebagainya. Dan bawa bersama dalam kita punya dokumen-dokumen yang penting tadi. Jangan lupa kita pesan dekat mak kita ke yang di kampung duduk sorang-sorang dan sebagainya, adik-beradik kita ataupun di rumah kita sendiri, pastikan suis elektrik kita dimatikan apabila kita tengok ada banjir. Kemudian tuan-tuan, elokkan diri kita melalui kawasan banjir yang berarus deras, yang mana ia boleh menghanyutkan kita. Naik motor ke, naik kereta ke, naik lori pun boleh hanyut. Tidak menyentuh mana-mana kabel dan wayar yang jatuh. Mana tahu masih aktif dengan elektrik, ramai yang terenjat dan sebagainya. Kemudian kita cegah kanak-kanak kita, terutamanya anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan bagi dia bermain dekat longkang-longkang, sungai ataupun lombong, ataupun minum air banjir tu. Kita kena jaga tuan-tuan. Seterusnya ambil tanggungjawab menjaga kebersihan ketika berada di pusat pemindahan. Kalau ada kita terkena, ya, diarahkan untuk pergi ke pusat pemindahan, jaga bersih, elok bagi sama-sama. Mengawal, terutamanya kita sebagai orang Islam ni kena kawal percampuran lelaki perempuan, aurat kena jaga. Dan jangan lupa ibadah-ibadah fardu seperti solat 5 waktu jangan tinggal. Ini semua ujian daripada Allah tuan-tuan. Di samping itu banyak kita berzikir kepada Allah untuk menenangkan jiwa kita. Ramai kita tengok hari ini tuan-tuan, balik ke rumah pun tak ada, dah dihanyutkan oleh banjir. Kita marah kepada suasana itu. Ingat, zikir itu adalah penenang jiwa. Ini semua adalah ketentuan Allah. Kalau kita faham tuan-tuan, insya-Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Dan seterusnya tuan-tuan, marilah sama-sama kita bermuhasabah. Kita mohon keampunan daripada Allah. Kerana apa tempat lain tak berlaku, tempat kita je berlaku? Kenapa rumah orang tak berlaku, tak jadi masuk air, kita je masuk air dan sebagainya? Muhasabah diri kita balik masing tuan-tuan. Ketika menghadapi musibah, elakkan daripada melakukan perbuatan menyalahkan takdir atau menuding jari kepada orang lain kerana perbuatan tersebut tidak membantu menyelesaikan masalah. Jangan duk harap ke orang sangat. Kita kena jaga kita. Kita diseru bermuhasabah diri dengan melihat dan mengenal pasti bentuk dan punca setiap musibah itu berlaku pasal apa. Lalu kita memikirkan kaedah berkesan menangani musibah tersebut. Sebab itu tuan-tuan, kita kena faham itu semua ujian daripada Allah bagi orang-orang yang beriman. Sebaik-baik tindakan kita ketika menghadapi apa saja musibah, hendaklah kita beristighfar, kita mohon limpah keampunan Allah Ta'ala, sebab kita banyak dosa yang kita buat. Kita mohon ihsan, rahmat, pertolongan daripada Allah agar ada insan-insan yang
menyelamatkan kita, yang membantu kita, yang memberikan sedikit rezeki yang lebih kepada kita dengan izin Allah. Dan kita yang tidak terkena sedikit pun ujian ini, kita juga patut merasai empati kepada mereka yang terkena. Allah Ta'ala bagi kita banyak rezeki. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku bagi banyak nikmat kepada kamu. Dengan nikmat Allah Ta'ala bagi itu, kita bantu mereka yang memerlukan. Dan seterusnya, berdoa dengan memohon perlindungan daripada musibah banjir. Nabi ajar satu doa tuan-tuan untuk kita lindung daripada musibah banjir. Antaranya apa dia yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kita selalu baca juga bila kita ditimpa musibah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darikasy syiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ini antara doa yang Nabi ajar ketika ditimpa musibah, ditimpa banjir dan sebagainya. Yang mana maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada ujian yang menyulitkan ini, kesengsaraan yang menderita, takdir yang buruk dan juga cacian-cacian musuh. Ini semua terkena kepada semua keadaan, tuan-tuan. Jadi mimbar pada hari ini merumuskan kepada kita yang hadir pada tengah hari ini. Ingat, setiap musibah dan bencana yang terjadi kepada kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada kawan-kawan kita, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa tuan-tuan? Tidak lain untuk menguji sejauh mana kita beriman kepada Allah, serta memperingatkan kita agar istiqamah, meningkatkan ketakwaan di samping menjauhkan kehidupan yang melalaikan. Itu antara hikmah Allah Ta'ala bagi ujian itu untuk kita. Untuk kita sedar balik banyak kesilapan dosa yang kita buat. Yang keduanya, melakukan persediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan adalah amalan yang dianjurkan oleh syarak, sesuai bagi menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Kita diajar oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang usaha dan juga tawakal. Kita tak boleh duduk diam. Kita usaha, kita tak tawakal kepada Allah, kita berdoa dan sebagainya. Ketiganya tuan-tuan, kita yang tidak ditimpa banjir, musibah dan sebagainya, hendaklah menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah, menunjukkan simpati kita dan ihsan kita kepada mangsa banjir kalau kita tengok tempat kita dan sebagainya, dengan kita bersifat dengan sifat pemurah, menghulurkan bantuan berbentuk tenaga ke masa. Ya, kadang-kadang emosi orang ni kadang-kadang dia terusik. Makanan, ya, pakaian, khidmat kaunseling kalau kita orang yang hebat, kesihatan bagi percuma kalau boleh, ubat-ubatan. Dah tentulah kalau dah tiba-tiba je banjir, tak ingat dah, duit simpan banyak, habis semua masuk banjir. Jadi semua ini kita berikan supaya apa saja yang kita beri bantuan, semuanya akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar, ajran azima. Dan akhirnya tuan-tuan, kita juga yang telah pun dilantik sebagai jawatan kuasa masjid, badan-badan sukarela, kebajikan, belia-belia yang berada di barisan hadapan ini, sama-sama kita menawarkan pelbagai khidmat dan bantuan, termasuklah mengadakan tabung-tabung khas dan pungutan sumbangan derma khusus di masjid-masjid untuk membantu mangsa-mangsa banjir, terutamanya yang berada di qaryah itu sendiri. Inilah antara jalan kita membantu orang-orang yang susah,
Supaya apa? Supaya kita dipandang oleh Allah dengan pandangan yang sejahtera, pandangan kasih sayang. Allah uji suatu kaum, tetapi kita yang tak kena diuji, kita merasai dan kita bantu mereka sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan khutbah kita hari ini memberikan sedikit ilmu kepada kita, dan kita membuat persediaan dalam tempoh 2 bulan seperti mana yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi ini, supaya kita sama-sama dapat menghadapi dengan tabah sekiranya ianya berlaku di tempat kita, di rumah kita, ya, di kampung kita dan sebagainya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Memang menyeru kepada semua jemaah, marilah kita tetap berpegang kepada akidah Islamiah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada kita pada hari ini. Jaga tuan-tuan, jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita sama kita. Makmurkanlah rumah-rumah Allah. Marilah sebelum datangnya musibah yang lebih besar, mari kita makmurkan rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya salat fardu berjamaah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disarankan oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا وأخواتنا وأطفالنا في فلسطين، واحفظ أهلها وانصر جنودها ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, lindungilah dan selamatkanlah kami dan keluarga kami daripada balak bencana yang memudaratkan serta kejahatan yang tersembunyi. Ampunkanlah ya Allah akan dosa-dosa dan kesilapan kami yang tidak kami sedari maupun yang disengajakan ya Rahman. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kurniakanlah kami keselamatan dan perlindungan walau di mana pun kami berada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat-Mu agar negara kami ini sentiasa berada dalam keadaan selamat dan makmur. Dijauhkan sebarang bencana dan malapetaka. Bencana kalau ada, ya Allah, Engkau uji kami. Bagilah yang kami mampu. Janganlah Engkau berikan bencana atau musibah yang kami tak mampu untuk menghadapinya. Kami sangat kerdil di hadapan-Mu, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ghafarallahu lah, dan juga Permaisuri Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zara Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن